Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam madani, Malaysia Madani. Hari ini saya akan membentangkan satu kertas kajian yang bertajuk Tingkah Laku Devian Pelajar Politeknik. Penulis utama dan juga sebagai pembentang adalah saya sendiri, itulah Dr. Syaifuddin bin Anwar daripada Politeknik Islam Nizam Zainal Abidin. Diikuti penulis kedua iaitu Muhammad Syukri bin Muda daripada Kolej Komuniti Kemaman. Dan seterusnya penulis ketiga adalah Profesor Dr. Azman bin Cikmat daripada UiTM Dengun. Tingkah laku devian merujuk kepada satu pelakuan yang berlawanan ataupun tidak melanggar kebiasaan norma-norma kumpulan. Biasanya manusia cenderung untuk mendapatkan pengiktirafan dan juga rasa kepunyaan, persedaan rakan kumpulan demi untuk meningkatkan pencapaian diri. Maka individu yang tidak mendapat pencapaian ini secara langsung akan cenderung untuk melaksanakan atau melakukan tingkah laku devian serta lazimnya bertindak menongkah arus. Okey. Masalahnya ialah tingkah laku devian membawa kesan negatif kepada bukan sahaja kepada individu tersebut tetapi juga kepada komuniti setempat dan juga kepada institusi. Kesan negatif kepada individu termasuklah seperti mempunyai motivasi diri yang rendah dan juga isolasi sosial. Dan kesan negatif kepada komuniti setempat seperti berlakunya ataupun meningkatnya kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Ini adalah hasil pembacaan daripada literary review. Ini daripada kesan-kesan didapati daripada kajian kesan-kesan ataupun dapatan-dapatan daripada kajian-kajian yang lampau. Kesan-kesan negatif kepada institusi seperti masalah disiplin, kadar kececeran yang tinggi kepada pelajar dan juga pencapaian akademik yang rendah dalam kalangan pelajar yang deviant. Dimensi yang dilaksanakan ataupun yang diambil sebagai yang dijadikan soalan-soalan selidik di dalam kajian ini adalah seperti terbagi pada 5, itulah agresif, bohong, buli, barang dan ancaman. Di mana agresif terpecah kepada 4, itulah komunikasi kasar, kelakuan ganas, oversensitif terhadap berawan ataupun apa-apa cadangan daripada rakan-rakan, dan juga suka membuat tuduhan yang melampaui batas dan yang bukan-bukan terhadap rakan-rakan. Dan juga cenderung untuk melakukan perbuatan bohong kepada ibu bapa, kepada rakan, kepada pensyarah dan terutama sekali banyak untuk berlaku perbuatan bohong dalam media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Seterusnya, dimensi devian adalah seperti melakukan pelakuan buli, seperti mengejek rakan-rakan, mengutuk, melakukan body shaming kepada rakan-rakan yang mempunyai kekurangan dan melaksanakan buli cyber terhadap rakan, terutama sekali dalam WhatsApp dan juga Telegram. Seterusnya, barang, panas barang, itulah mudah untuk melenting tanpa sebab, melempar barang ketika marah ini dan juga lazimnya mencedera rakan-rakan ketika barang. Dan seterusnya melakukan ancaman seperti ugutan, amaran, cecaan dan boikot secara berkumpulan kepada individu yang mereka merasakan perlu untuk dibuat ancaman. Jadi kajian terdapat 3. Pertama, untuk kena pasti hubungan jantina dengan tingkah laku devian, di mana untuk melihat sama ada terdapat perbezaan jantina ataupun perbezaan jantina itu mempengaruhi tingkah laku devian seseorang pelajar. Kedua, untuk mengenal hubungan motivasi diri dengan tingkah laku devian itu sendiri. Dan seterusnya yang ketiga, untuk kenal pasti tahap isolasi sosial pelajar yang melaksanakan devian ini. Untuk reka betul kajian, responden terdiri daripada pelajar PSMZA, Politeknik Islam Nizam Zainal Abidin, merentas semua jabatan, itulah seperti jabatan kerjaan elektrik, jabatan mekanikal, awam dan juga TTMK. Sampel terdiri daripada 235 orang pelajar, terdiri daripada 125 lelaki dan 110 pelajar perempuan. Sementara teori yang mendasari kajian yang digunakan untuk membuat ataupun mengubah soal selidik adalah seperti teori tingkah laku devian daripada Bass and Perry, teori RCE daripada Rosenberg dan teori RUCLA daripada Russell. Untuk analisis data setelah
apa ni, semua soalan sendiri dapat dikutip kembali. Untuk objektif yang pertama, narasi mendapati hanya perbuatan buli, baran dan ancaman yang mempunyai hubungan signifikan dengan jantina. Bermaksud, pelajar lelaki lebih cenderung untuk melaksanakan perbuatan buli, baran dan ancaman berbanding dengan pelajar perempuan. Sementara untuk perbuatan bohong dan agresif, tiada perbezaan jantina yang nyata. Tadi yang sedikit yang nyata bermaksud pelajar lelaki dan perempuan mempunyai kecenderungan yang sama tinggi untuk melaksanakan bohong dan agresif. Okay. Untuk jati yang kedua, juga sama. Hubungan motivasi diri berhubungan secara positif dengan tingkah laku devian. Bermaksud, untuk perbuatan agresif, baran dan ancaman, semakin tinggi agresif dan perbuatan baran dan ancaman pelajar tersebut, semakin tinggilah motivasi diri pelajar tersebut. Namun begitu, korelasi ini didapati digunakan pelajar-pelajar yang melaksanakan tingkah laku devian ini bermotivasi tinggi untuk melaksanakan perkara tersebut. Namun, motivasi ini telah digunakan di tempat yang salah dan telah digunakan kepada perkara yang tidak sepatutnya. Sementara untuk objektif ketiga, untuk mengenal pasti hubungan isolasi sosial dengan tingkah laku devian, juga sama. Itulah perbuatan agresif, baran dan ancaman mempunyai hubungan yang signifikan, tetapi hubungan ini adalah dalam bentuk korelasi negatif yang lemah. Bermaksud, semakin tinggi sikap agresif, baran dan ancaman pelajar devian ini, semakin rendahlah tahap isolasi sosial yang mereka alami. Dan pengaji mendapati perkara ini menjadi lumrah kepada individu devian kerana mereka lazimnya melaksanakan tingkah laku devian ini dalam bentuk berkumpulan. Bermaksud, mereka mempunyai rasa kepunyaan yang tinggi dalam kumpulan yang deviant, menyebabkan mereka merasa tidak terasing dan mendapat sokongan moral dan juga sokongan motivasi serta support system yang lengkap daripada rakan-rakan yang deviant juga. Okay. So, untuk cadangan dan rumusan, didapati secara keseluruhannya, pelajar lelaki lebih cenderung dan lebih terdedah kepada aktiviti deviant. Justru pengkaji mencadangkan agar pihak politeknik lebih konsisten, lebih menekankan pengurusan masalah disiplin pelajar lelaki berbanding kepada pelajar perempuan. Kerana didapati pelajar lelaki lebih cenderung dalam melaksanakan tingkah laku devian. Yang kedua, didapati motivasi pelajar ini adalah tinggi walaupun digunakan kepada tempat yang salah. Oleh itu, aktiviti penerapan nilai Islam kepada pelajar perlu lebih menyeluruh kerana perlu dibaiki dan perlu ditambah baik motivasi pelajar itu supaya diarahkan lebih terarah kepada perkara-perkara yang positif. Maksudnya pelajar lebih dapat menilai mana yang baik, mana yang buruk, dan penerapan nilai Islam ini perlulah secara menyeluruh merentas bukan sahaja kepada subjek pengajaran tetapi juga kepada setiap aktiviti pengajaran, sama ada di luar bilik kuliah ataupun di dalam bilik kuliah. Seterusnya, cadangan yang ketiga, tahap isolasi sosial. Pelajar devian ini sebenarnya adalah rendah. Namun kajian yang lain mendapati bahawasanya sebenarnya tahap isolasi sosial mangsa devian itu sendiri lebih tinggi berbanding dengan individu yang melaksanakan devian itu. Sehubungan itu, sebenarnya yang menjadi yang perlu lebih diberikan tumpuan, yang perlu diberikan penambahbaikan ataupun sokongan-sokongan adalah kepada mangsa yang mangsa devian itu sendiri. Dan maka ini perlu dipromosikan program mentor-mentee, penambahbaikan emosi sosial persekitaran serta kempen anti-buli perlulah dilaksanakan secara berterusan. Selain itu, hubungan institusi dengan beberapa pelajar perlu ditambah baik supaya masa-masa devian ini mendapat mencapai ataupun pengalaman sosial positif yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Oleh itu, sekian saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.